Dialog 130. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Ada pun 1.32 minit tengah hari. Kepada anda semua, terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan pastinya untuk Dialog 1.30 untuk hari ini, kita ada tetamu istimewa bersama saya di Konti. Sekarang ini adalah Puan Norshima Arifin, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Jadi selamat datang. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Jadi sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat selalu ya. Yeah. Okey, ceria. Jadi apa pun kita doakan semoga Puan pun dalam keadaan baik, ceria selalu, dan terima kasihlah kerana kesudian meluangkan masa bersama kami di Melaka FM untuk bersama-sama hari ini kita nak bercakap tentang pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN. Betul? Betul. Ya? Okey. Jadi mungkin Puan boleh terangkanlah dengan sedikit tentang latar belakang dan juga objektif pertandingan RISE ASEAN ini. Silakan Puan. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Mala ya. Ya, sama. Okey, ini pertama kali saya rasa saya jumpa DJ Mala ni. Betul. Okey. Assalamualaikum semua kepada pendengar dan penonton. Okey, salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Yeah. Ini tagline Melaka ni. Betul, Okay. betul. Alright. Bagi pihak Sekretariat Pertandingan Mencipta Video Pendek RISE ASEAN, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Melaka FM lah ya, kerana sudi memberikan ruang kepada saya sebagai tetamu slot Dialog 130 tengah hari ini ya. Untuk makluman para penonton dan pendengar sekalian ya. Jabatan Penerangan Malaysia ketika ini sedang menganjurkan pertandingan mencipta video pendek RISE Information Saves and Empowers ASEAN, atau nama ringkasnya kita pendekkan kepada RISE ASEAN. Ya. Okay, pertandingan ini berlangsung selama 2 bulan, iaitu daripada 1 Mei sehingga 30 Jun 2023. Okey. Hari dah 31 kan? Maknanya dah berjalan sebulan tu. Sedang berjalan sekarang ni. Ya, sedang ya? berjalan. Maknanya kita lagi sebulan lagi ni. Ya? Okey, sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut ya, mengenai pertandingan RISE ASEAN ini, saya ingin berkongsi sedikit lah tentang latar belakang mengenai bagaimana tercetusnya idea pertandingan ini dan tujuan pertandingan ini diadakan. Okey. Pertandingan RISE ASEAN merupakan program di bawah Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan ASEAN, ASEAN Committee of Culture and Information, atau akronim ASEAN dia ASEAN COCI. Okay. Dan merupakan program yang pertama kali dianjurkan. Sebelum ni memang tak ada. Okey, ni pertama kali dianjurkan. Idea yang tercetusnya pertandingan ni adalah daripada negara Filipina. Dia interesting kat situ. Okey, sebab apa ya? Sebab dia berpunca daripada sikap masyarakat yang suka berlumba-lumba menjadi orang pertama. Sebab sekarang ni kan semua nak cepat kan. Dia tak tahu sama ada betul atau tak kan. Dia blast saja. Okey. Tanpa menyimak dahulu kesahihan faktanya serta menjadi punca penyebaran meluas maklumat palsu dalam kalangan orang ramai. Betul. Ya, apatah lagi ketika kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ya. Okey. So dengan perkara ini, negara Filipina telah mengambil inisiatif untuk merangka infodemik bagi diimplementasikan ke semua negara ASEAN, iaitu menerusi pertandingan mencipta video pendek RISE Information Save dan Empowers ASEAN atau RISE ASEAN. Nak sebut pun ni. Itulah berbelit. Okey. Mesyuarat ASEAN COCI ini telah memutuskan agar semua negara anggota ASEAN melaksanakan program RISE ASEAN di peringkat kebangsaan dan menentukan 3 pemenang terbaik ya, bagi negara masing-masing. Ya, semua negara anggota ASEAN kemudiannya perlu mengemukakan salinan video bagi ketiga-tiga pemenang tersebut kepada negara Filipina yang merupakan urusan induk program tu. Lepas kita dah hantar, negara Filipina dia akan compilekan video-video tu, kemudian dia akan sebarkan kepada semua negara ASEAN balik. Maknanya kalau ada 30 dan 60 macam tu, okey, untuk disebarkan, dipromosikan kepada khalayak di negara masing-masing. Maknanya kita tak akan tengok maknanya kita bukan setakat tengok video yang daripada Malaysia, tapi kita akan tengok video daripada negara-negara ASEAN lain. Yang menyertai lah. Ya, betul-betul. Okey, dapat disaksikan melalui media sosial, media elektronik, laman sesawang dan sebagainya. Okey, tema yang dipilih bagi pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN ni adalah RISE ASEAN Countering the
infodemic. Dia macam tu kan. Jadi video-video ni dihasilkan lebih kepada berkenaan dengan apa tu? Dia berkenaan dengan yang tajuk dia. Kita kena tengok dia punya tajuk. RISE ASEAN Countering the Infodemic. Sebab apa kita nak video-video ni supaya maknanya berita berkenaan dengan tak ada maklumat palsu macam tu kan untuk disebarkan kan. Maknanya dia ada macam orang kata kesedaran lah. Ya. Okey, menyentuh tentang objektif pula. Dia panjang sikit ni. Ya, sebab apa kita nak menerangkan macam mana dia. Betul. Okey. Melalui penganjuran RISE ASEAN secara umumnya, kami berharap program ini mampu mewujudkan kesedaran kepada orang ramai, impak bahaya yang boleh dicetuskan akibat penyebaran secara berleluasa sesuatu berita ataupun maklumat palsu tu. Kami juga berharap menerusi program ini, ia dapat memberi galakan kepada masyarakat, terutamanya generasi muda kita sekarang ni, untuk sama-sama melibatkan diri dalam usaha kerajaan membentras maklumat palsu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sedia ada. Semua pakai phone. Yalah, semua sekarang ni macam tu. Phone dekat phone ada kamera. Kan? Semua ada. Situ boleh buat video. Betul. Kan? Okay. Jadi itulah ya. Jadi setakat ni macam mana Puan? Dah ada penyertaan ke atau setakat ni dah ada penyertaan? Dah ada. Nanti kita dengar lagi. Okey. Jadi kepada anda yang berminat bolehlah sertai Baik, mungkin Puan boleh terangkan siapa yang boleh sertai RISE ASEAN ni? Adakah terdapat had umur ke ataupun ada peserta yang ingin sertai pertandingan ni ada had umur atau terbuka kepada sesiapa saja? Okey. Kalau dalam satu pertandingan tu tentu ada had umur dia, kan? Okey, so kecita saya memaklumkan bahawa penyertaan untuk pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN ni dia terbuka kepada 2 kategori. Okey. Kategori murid sekolah dan kategori terbuka. Kategori terbuka tu macam kita suka dengar kan? Kan macam kita pun boleh kan nak serta kan. Siapa-siapa je tapi dengar dulu. Dia ada kriteria dia. Okey, untuk kategori murid sekolah. Okey. Peserta mestilah warga negara Malaysia berumur 16 hingga 18 tahun. Ini budak sekolah menengah ni. 16 tingkatan 4 lah. Ya, betul. Yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan dan swasta di Malaysia. Itu untuk kategori pertama. Untuk kategori kedua, kategori terbuka. Terbuka ni bukannya ada ini tak, dia ada had umur. Dia mestilah warga negara Malaysia tu. Of course kan? Yang berumur 19 tahun hingga 25 tahun. Itu je. Saya tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh lah. Lepas tu peserta tu tak kira lah peserta tu ada dekat dalam negara ataupun luar negara, selagi dia warga negara Malaysia dia layak untuk masuk. Menyertai pertandingan ni. Jadi mungkin ada pelajar yang berada di luar negara. Ya, betul. Yang berminat kan. Yang berminat boleh sertai juga. Ya, betul. Okey. Satu je. Sebab kan mesti ramai tertanya kan. Untuk kategori terbuka tu kenapa had umur peserta tu terhad kepada 16 hingga 25 tahun kan? Saya pun nak juga. Mungkin ada, insyaAllah ada ke tak ada masalah. Okey, untuk makluman pihak ASEAN COCI sendiri telah mengenal pasti bahawa lingkungan umur tersebut yang merupakan pengguna dominan platform media sosial di mana berita atau maklumat palsu paling banyak dicetuskan dan disebarkan. Itu sebenarnya kenapa dihadkan kepada 16 hingga 25 tahun. Faham. Kan untuk beri pendedahan kepada mereka. Sebab apa kadang-kadang mereka pun tak tahu, tapi bila diberikan pendedahan maknanya dia buat. Dia praktik benda tu, maknanya kita akan sebarkan benda yang betul. Kan? Jadi dia akan tahu. Dia macam tu. Okey. Sebagaimana yang saya maklumkan di awal rancangan tadi, pelaksanaan pertandingan mencipta video pendek RISE ASEAN ini adalah selama 2 bulan. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi peluang kepada seberapa ramai peserta yang berminat supaya tidak ketinggalan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ni. Okey, lagipun ni sekarang ni kan musim cerita sekolah kan? Ini bermakna yang kategori yang murid sekolah lah kan, yang menengah tu maknanya dia ada lebih masa untuk mencurahkan idea, konten-konten yang bermutu kan, untuk ni boleh sertai, tak ada masalah kan. Sebab kita pun tak tahu kan, mana tahu kan tuah ayam nampak di kaki. Betul. Kan tuah kita nampak hasil daripada idea kreatif buat lagipun video tu. Sekarang ni budak sekarang dia kreatif sangat kan. Betul. Kadang-kadang kita pun tak terjangka di akal. Kan. Ketinggalan gitu-gitu. Kita ketinggalan. Okey. Di samping tu selain daripada buat hebahan di laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia, pihak sekretariat juga telah mengaturkan gerak kerja awal dengan mengedarkan poster pertandingan melalui Jabatan Penerangan Negeri dan juga Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara. Okey, di samping untuk memberi pendedahan kepada orang yang berminat lah. Di samping itu untuk Jabatan Penerangan Malaysia Melaka, JPM Melaka juga telah menggerakkan gerak kerja mempromot
menerusi unit bahan bergerak kita lah, IOW. Okey. Baik. Jadi sangat-sangat menarik ni sebenarnya ya. Jadi kepada anda yang ada anak-anak berumur 14 hingga 16 hingga 18. 16 hingga 18 tahun dan juga anda yang berumur 19 hingga 25 tahun boleh sertai ya. Okey, nak tanya tentang syarat-syarat tapi selepas lagu ni puan Baik. Boleh Boleh. Lagu ni menjadi permintaan ramai sebenarnya dan sekarang lagu ni tengah trend. Jadi kita layan dulu Ikan Dalam Kolam. Gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ikan di dalam kolam, yuk. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk tenang-tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Hey! Di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila telah tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk tenang-tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Hey, asik, hoba. Ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila telah tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk tenang-tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Dialog 130. Baik, masih lagi menerusi Dialog 130 dan untuk anda yang baru ikuti siaran kami tu, mungkin tertanya-tanya siapakah tetamunya. Tetamu istimewa hari ini Puan Norshima Arifin, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka, dan hari ini kita bercakap tentang pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN. Okey, tadi kita dah tahu sedikit. Kemudian mungkin ada di kalangan pendengar kita yang mungkin dah berminat tu, tapi dia nak tahu syarat-syaratnya pula. Okey, Puan terangkan sikit tentang syarat-syarat penyertaan. Okey, baik. Terima kasih DJ Mana. Okey, secara ringkasnya ya, syarat dan peraturan bagi pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN ini adalah okey, yang pertama, semua peserta yang ingin mengambil bahagian dalam pertandingan ini dikehendaki menyediakan sebuah video pendek dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris yang berdurasi 1 minit. 1 minit saja. 1 minit tu pun lama juga tu. Kan? Betul. Okey, serta mempunyai sari kata bahasa Inggeris.
Sebab apa kita nak sebarkan kepada negara anggota ASEAN kan. Jadi diorang ni lebih menerima bahasa Inggeris lah. Kan orang lebih faham. Okey, video tersebut hendaklah mengandungi mesej mengenai kesan negatif atau bahaya penyebaran infodemik yang selari dengan tema pertandingan ini, iaitu Rise ASEAN Countering the Infodemic. Macam tu. Okey, yang kedua, penghasilan video adalah menggunakan peralatan peserta sendirilah. Ya, sama ada menggunakan perangkat video ataupun telefon pintar. Ya. Kandungan konten video tu yang disediakan adalah bebas, maknanya peserta boleh ikut kreativiti masing-masing. Okey, tapi bila ikut kreativiti masing-masing dia tapi dah kena syarat juga kan. Okey. Dan boleh mengandungi satu atau pelbagai elemen seperti lakonan, animasi dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun dia mesti kena ada walau kan. Okey, walau bagaimanapun kandungan tersebut mestilah tidak menyinggung sensitiviti mana-mana pihak. Okey, tidak mengandungi sebarang unsur kecaman atau hinaan. Dan tidak mengandungi perkara-perkara yang tidak beretika serta boleh menjejaskan imej negara. Rasanya diorang faham. Kan? Okey, yang ketiga, dia tak ada had jumlah peserta yang ditetapkan bagi peserta dari mana-mana sekolah ataupun institusi dan organisasi. Kerana semua peserta ni yang menyertai ni, okey, dia bertanding atas kapasiti individu. Okey. Di sendiri. Dan bukannya mewakili sekolah, institusi ataupun organisasi. Kalau maknanya kalau menang pun kan sendiri punya. Okey. Cuma dia dapat harumkan nama sekolah tu lah. Ya, betul. Itu cara-cara dia sebenarnya. Okey. Yang keempat, peserta boleh menghantar seberapa banyak video penyertaan. Boleh. Maknanya bukan satu sajalah. Tetapi penganjur berhak menolak penyertaan video yang tidak berkaitan, tidak menepati syarat pertandingan. Okey, video yang disediakan juga mestilah asli. Dia bukannya kata apa, plagiat. Kan, kopi sana ambil sini, ambil sikit jangan kan. Sebab apa, kalau tahu ni penyertaan akan dibatalkan serta-merta. Okey. Yang kelima, pendaftaran penyertaan adalah secara dalam talian. Okey, dengan menggunakan borang rasmi yang disediakan oleh penganjur saja. Okey, format video, okey, ini penting ni sebenarnya. Okey, format video yang ditetapkan adalah dalam MOV, AVI ataupun MP4. Bersaiz 1920 kali 1080. Okey. Resolusi video pula, okey, hendaklah tidak kurang daripada 720 HD. Dan maksimum 1080 HD. Okey. Untuk semua ni, semua peserta akan menerima satu saja sijil penyertaan, walaupun hantar banyak video. Maknanya dia pilih yang terbaik lah. Dalam banyak, katakan hantar 5 video, satu terbaik mungkin insyaAllah dapat. Ya, betul. Dia macam tu. Okey, syarat-syarat yang lain, okey, maknanya syarat yang lengkap lah, boleh dirujuk di laman Facebook IR Division. Okey. Dan laman Sesawang Jabatan Penerangan Malaysia. Dekat situ dah ada maknanya dia dah ada tahu letak lah kan. Berkenaan dengan perkara ini, just klik saja. Kita dah boleh dapat informasi dia. Borang-borang semua. Okey. Para peserta juga digalakkan untuk follow dan like laman Facebook tersebut bagi mendapatkan maklumat terkini. Serta pelbagai panduan berkaitan pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN ni. Dan pada kesempatan ini juga saya nak pesanlah kepada adik-adik yang berminat untuk mengambil bahagian dalam kategori murid sekolah. Walaupun pertandingan ini adalah atas kapasiti individu, adik-adik dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga, serta memaklumkan kepada pihak sekolah terlebih dahulu untuk menyertai pertandingan ini. Sebab syarat ini merupakan antara syarat asas yang memang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri kepada semua murid yang ingin mengambil bahagian dalam mana-mana pertandingan yang dianjurkan selain daripada kedua-dua agensi tersebutlah. Itu dia. Okey, baik. Jadi ambil maklum ini penting untuk pelajar sekolah lah khasnya kena bagi tahu pihak sekolah dulu ambil dapatkan kebenaran. Kalau cikgu bagi, baru boleh sertai. Okey, syarat-syarat dan peraturan pertandingan kita dah tahu. Jadi mungkin Puan boleh terangkan hadiah. Ni tak sabar ni. Hadiah yang bakal dimenangi. Mungkin Puan boleh terangkan apa hadiah yang menanti para pemenang pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN. Okey, kalau ikutkan, kalau kita katakan dia macam dia kira individu kan, lumayan tau sebenarnya. Iyalah. Lepas tu untuk makluman para penonton dan pendengar sekalian hadiah-hadiah yang disediakan untuk para pemenang pertandingan ini memang menarik. Sebanyak 5 hadiah untuk dimenangi oleh pemenang bagi setiap kategori. Okey. Ni saya kena jelaskan ni. Kan sebab apa dia
terlalu menarik. Ya. Okey, kategori murid sekolah. Johan 1,100 beserta trofi dan sijil. Okey. Ini individu sebab individu 1,100 banyak tu. Banyak. Kan? Okey, Naib Johan 900 beserta trofi dan sijil. Okey. Tempat ketiga 700 beserta trofi dan sijil. Tempat keempat 400 beserta sijil, tak ada trofi. Okey. Tempat kelima 200 beserta sijil. Trofi tak ada ya. Ya, betul. Okey, tapi dapat 200 pun banyak juga. Banyak. Banyak. Kan? Kan? Siapa nak bagi? Itulah. Baik. Okey, kategori terbuka. Okey, Johan 1,700. Tinggi sikit ini tinggi sikit lagi. Tinggi banyak tu. Tinggi banyak. Okey, beserta trofi dan sijil. Okey. Naib Johan 1,300 beserta trofi dan sijil. Tempat ketiga 1,000 beserta trofi dan sijil. Tempat keempat 700 beserta sijil. Tempat kelima 500 beserta sijil. Okey. Dia bukan setakat tu je tau. Dia ada juga hadiah misteri sebenarnya. Oh, ada hadiah misteri Dia pula. ada hadiah khas juri. Kita kena ni, maknanya banyak faedah kalau kita serta ini kan. Yeah. Okey. Hadiah khas juri penyertaan terbanyak iaitu wang tunai 150 beserta sijil akan diberikan kepada satu orang peserta yang menghantar video penyertaan terbanyak. Tapi dapat video juga. dapat juga, tapi video-video yang diambil kira tu maknanya yang memang betul, boleh pakai. Yang berkualiti lah. Ya, betul, yang menepati kriteria pertandingan. Ya. Lepas tu ada lagi. Okey. Ini siapa first come first serve. Okey, tapi kepada 100 penyertaan terawal, maka mereka ada inilah hadiah misteri lah untuk mereka. Okey, so saya nak orang kata apa, jemputlah semua ya. Jom jangan lepaskan peluang ni. Okey, semoga orang Melaka lah kan. Orang Melaka yang ramai jadi peserta tahu pertandingan ni. Kita kasih bakar kat diorang. Jadi seluruh negara Ya, betul. Seluruh negara Jadi maknanya kalau katakan kita hantar, maknanya orang Melaka hantar awal kan. Maknanya banyaklah orang Melaka kan. Betul. Okey. Kita kalahkan negeri lain. Okey, jadi mungkin orang Melaka lebih kreatif, mana tahu kan. Sebab ini ASEAN tau, peringkat ASEAN ya. Bukan peringkat negeri je. Jadi kepada anda yang berminat, cepat-cepat sertai pertandingan ini. Baik puan, masa pencemburu dengan kita dah ni. Sebagai penutup, mungkin ada pesanan kepada semua pendengar Melaka FM. Okey. Sekali lagi bagi pihak Sekretariat Pertandingan, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Malai ya, Melaka FM ya, atas peluang yang diberikan kepada kami untuk membuat hebahan pertandingan ni lah. Dan sebenarnya pihak kami berbesar hati ingin menjemput orang ramai meluangkan masa mengambil bahagian dalam pertandingan mencipta video pendek Rise ASEAN yang sedang berlangsung ni ya. Selaku Sekretariat Pertandingan, pihak kami amat memahami bahawa proses yang berkualiti, maknanya proses yang diambil untuk menghasilkan sebuah karya berbentuk video yang berkualiti dan mengikut tema ni agak orang kata apa, ambil masa kan. Justru ada kita lagi sebulan sebenarnya ni. Ya. Okey, so dengan ada sebulan lagi ni untuk maknanya untuk kita hantar, maknanya kita mencipta video baru, dapat memberikan orang kata apa, inspirasi kan, dapat peserta dapat mengolah idea dan seterusnya menghasilkan sebuah video yang konten yang terbaik lah. Ya, betul. Ya. Dan saya sukalah nak maklumkan kepada para pendengar dan penonton, hasil karya pemenang pertandingan ni bukan setakat menjadi simpanan penganjur. Ya, macam saya cakap tadi, maknanya semua orang akan tonton. Maknanya 3 pemenang tu lah akan tonton. Maknanya 3 pemenang daripada negara kita. Okey. Maknanya video diorang akan dipertontonkan di semua negara ASEAN. Baik. Itu sangat-sangat siapa yang dapat sertai pertandingan ni memang cukup untung lah. Ya, betul. Sebab video-video anda akan dipertontonkan di semua negara ASEAN lah. Ya. Lihat tu malah. Okey, ni nak cakap ni bagi para pelajar sekolah. Ya. Nak maklumkanlah ya, bahawa pertandingan ini mendapat sokongan dan pengiktirafan markah bagi pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-kurikulum PAJSK daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, malah untuk makluman pendengar dan penonton sekalian, program-program pertandingan lain berkaitan ASEAN yang dianjurkan Jabatan Perangan Malaysia sebelum ni pun mendapat memperoleh sokongan dan pengiktirafan markah PAJSK lah daripada KPM. Okey. So dia akan menyuntik semangatlah serta motivasi kepada adik-adik untuk menyertai pertandingan bagi mengutip markah tambahan. Dia ada lagi tu. Ada side peluang lagi tu kat situ kan. Okey. Akhirnya harapan kami di pihak Sekretariat Pertandingan ini, semoga bukan sahaja para guru, ibu bapa dan anak-anak di sekolah yang akan terlibat secara aktif dalam pertandingan ini, tetapi juga semua warga muda Malaysia di luar sana
akan menyertai pertandingan ini bersama-sama. Mana tahu kan mungkin pertandingan ni bakal menjadi platform pertama bagi adik-adik atau anak-anak kita yang berada di bangku sekolah, malah di institusi pengajian tinggi untuk melangkah lebih jauh, bermula dari peringkat kebangsaan ke peringkat antarabangsa pada satu hari nanti kan, insya-Allah kan. Betul. Rezeki siapa tahu kan. Betul. So dia nak simpelkan lagi. Ada masa ke? Kita ada 2 minit lagi. Okey. Sebagai kesimpulan okey, pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN adalah satu pertandingan secara dalam talian. Okey. Tarikh pertandingan mula daripada 1 Mei sampai 30 Jun. Baik. Okey, terdapat 2 kategori, murid sekolah dan kategori terbuka. Ya. Okey, cara menyertai sangat mudah. Hantar saja video berdurasi 1 minit mengandungi mesej berkaitan bahaya dan kesan buruk infodemik. Okey, menggunakan Google rasmi yang disediakan, dan tentulah kita nak masuk pertandingan hadiah kan. So ada banyak hadiah ditawarkan ya. Ya, hadiah menarik tu. Ya, betul. Sangat menarik. Dan bagi memastikan agar semua tak terlepas sebarang maklumat terkini berkaitan pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN ni, sila follow, like laman sosial kami pertandingan iaitu Facebook IR Division dan layari laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia. Itulah. Jadi kalau nak tahu dengan lebih terperinci, mungkin ada yang tak faham, masih kabur-kabur lagi, pergi kepada laman sesawang Jabatan Penerangan Negeri Melaka. Malaysia. Ya, Malaysia. Okey, baik. Jadi apa pun terima kasih banyak Puan atas penerangan berkaitan dengan pertandingan mencipta video pendek RAS ASEAN. Jadi kepada Puan Norishimah Arifin, penolong pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Melaka. Terima kasih sekali lagi sudi bersama kami di Melaka FM ya. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Baik. Jadi kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini rakan setugas DJ Izzat akan bersama anda menerusi segmen seterusnya. Jadi daripada saya cukup sampai di sini. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dialog 1.30. Takkan siakan dia, belum